Hai, saya Bantun. Letak ulam di dalam bakul. Bakul ditutup tidaklah ketat. Ajaran Islam dibawa Rasul, pelengkap hidup dunia akhirat. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan video yang saya ingin terangkan, lebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Haziq bin Jamal. Saya pada tahun ini mengambil Diploma Pendidikan Islam semester 4 dan kelas 2. Baiklah. Dalam tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu pembinaan masjid yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Antara persediaan masjid yang dapat kita bincangkan pada kali ini iaitu sebagai pusat pembangunan Islam. Yang kedua, sebagai pusat persaudaraan antara kaum Ansar dan juga Muhajirin. Yang ketiga, sebagai pusat pendidikan. Yang keempat, sebagai pusat santapan rohani. Dan yang kelima, sebagai pusat beribadah secara berjamaah. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu tentang segi pembinaan masjid. Yang pertama, pusat pembangunan Islam. Pusat pembangunan Islam iaitu masjid mesti dijadikan sebagai pusat perkembangan ataupun pusat pembangunan Islam yang sentiasa ada di merata tempat supaya saudara-saudara Islam kita mudah dan senang untuk menunaikan ibadah pada tempat-tempat yang mereka kunjungi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. Penyatuan hati Ansar dan Muhajirin meringankan bebanan ekonomi dan sosial dihadapi golongan Muhajirin yang terpaksa meninggalkan harta dan tanah demi bersama seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisham menyuraikan antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Kasih sayang sesama mereka sampai tahap sanggup mewariskan harta sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala memperbetulkan keadaan dengan firman-Nya yang menunjukkan ikatan atas dasar persaudaraan sesama Islam. Ada sedikit perbezaan dari segi hukum hakam dengan ikatan atas dasar hubungan kerabat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka daripada golongan kamu. Dalam pada masa itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, iaitu pusat pendidikan. Pusat pendidikan yang bermaksud adalah masjid haruslah dijadikan sebagai pusat pendidikan. Contohnya, di mana anak-anak serta keluarga dapat dididik di masjid. Masjid juga boleh dijadikan sebagai pusat pengukuhan ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi, anak-anak dan keluarga, ibu bapa digalakkan untuk pergi ke masjid apabila adanya majlis tentang ilmu agama, kerana ilmu agama di situlah malaikat turun dan memayungi kita dengan sayap-sayapnya. Seterusnya, yang keempat, iaitu pusat santapan rohani. Santapan rohani iaitu institusi masjid haruslah dijadikan sebagai pusat santapan rohani bagi penduduk mukim dan daerah. Sekurang-kurangnya buat permulaan, masjid daerah haruslah direka dapat menghayati kesucian Islam. Dari segi menghayati ayat Al-Quran, dari segi menghafal Al-Quran, dari segi mengajar dan mendidik orang membaca Al-Quran. Seterusnya, yang terakhir yang saya akan terangkan iaitu berkenaan beribadah secara berjamaah. Apa itu solat berjamaah? Itu adalah contoh bagi solat berjamaah. Jadi maksud solat jamaah
ialah dilakukan lebih daripada seorang atau secara ramai-ramai yang dikatai oleh seorang sahaja imam. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, solat berjamaah itu lebih afdal, baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Hadis Bukhari dan Muslim. Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Bagi mazhab Syafi'i, hukumnya ialah fardu kifayah. Manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muakkad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Mereka yang terlewat mengikuti solat berjemaah dikenali sebagai masbuk. Kesimpulannya, rumah ibadah adalah satu rumah ibadah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga, yang perlu kita tahan daripada segala dosa-dosa untuk dilakukan di dalam masjid, kerana ia adalah rumah suci yang Allah jaga untuk kita beribadah kepadanya dari segi rohani, dari segi pelbagai bentuk. Dan juga masjid merupakan satu tempat sebagai pengumpulan persaudaraan kita bagi mengeratkan silaturahim sesama kita. Jadi dengan itu, marilah sama-sama kita menjaga masjid dengan lebih teratur dan dapat menjadikan masjid sebagai rumah ibadat yang suci yang sentiasa kita kunjungi, terutamanya bagi lelaki untuk sentiasa ataupun perlu istiqomah dalam dirinya untuk solat 5 waktu. Sentiasa melawan hawa nafsu dia. Walaupun nafsu dia malas untuk pergi, tapi cuba, kerana akan dapat satu nikmat apabila kita solat secara berjemaah. Dengan itu saja yang saya dapat simpulkan pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dikongsikan bersama saudara-saudara kita yang di luar. Dengan itu, saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.